Sebab itu yang paling penting ialah bagaimana untuk kita mewujudkan satu ekosistem. Kalau ada yang bertanya, kenapa kerajaan tak bagi saja kalau untuk mereka keluar daripada miskin tegar, pendapatannya mesti RM2,000 ke atas satu isi rumah? Bukankah lebih mudah ambil wang tiap-tiap bulan, bagi RM2,000 mereka keluar daripada garis kemiskinan? Satunya, dia tidak berlaku adil kepada yang lain lah. Yang keduanya ialah garis kemiskinan itu naik tiap-tiap tahun. Bila keadaan ekonomi kita lebih baik, maka untuk kita kekal berada di luar garis kemiskinan, garis itu makin naik. Sekarang lebih kurang 1,900. 2 tahun lagi besar kemungkinan dia dah jadi 2,000 lebih. Jadi kalau kita ambil jalan itu tanpa kita menyediakan satu ekosistem yang mampan, yang boleh bagi kelangsungan, maka kita sampai bila-bila tak akan boleh melaksanakan pembasmian miskin tegar. Ini beza yang kita tumpukan sekarang melalui inisiatif pendapatan rakyat, berbeza dengan pendekatan memberi wang semata-mata. Pertama, kita mensyaratkan bahawa mesti ada pertanggungjawaban berkumpulan di kalangan penerima-penerima bantuan dalam inisiatif pendapatan rakyat ini. Mereka diwajibkan untuk menyertai satu koperasi setempat yang ditubuhkan untuk setiap penerima di dalam program IPR. Koperasi itu kita sebut sebagai koperasi basmi miskin tegar ataupun Kokmit. Kokmit ni sebab dia dalam bahasa Inggeris ni maksudnya komit. Dia kena komit kepada usaha, dia kena berpegang kepada usaha menjana pendapatan ini supaya mereka kekal keluar selama-lamanya. Yang kedua, bila kita bercakap tentang ekosistem, dia tak boleh tinggalkan golongan penerima ini semata-mata kita bagi dia kelengkapan ataupun kita bagi dia modal awal, lepas tu kita tinggalkan dia. Ada sebab kenapa mereka berada dalam miskin tegar in the first place. Kerana ada banyak kekangan, ada banyak cabaran. Dan kalau kita yang biasa ini pun, bila kita mengusahakan sesuatu perniagaan ataupun kegiatan menjana pendapatan, kita pun kadang-kadang menghadapi kesukaran. Bayangkan golongan yang di dalam miskin tegar ataupun B40. Mereka perlukan satu ekosistem yang membolehkan ada bimbingan yang berterusan daripada kumpulan-kumpulan lain untuk membolehkan mereka ada daya saing dan bina upaya. Ciri yang ketiga, kita beralih daripada kita bagi sekaligus. Saya nak berniaga kedai makan, maka saya nak mesin ini, saya nak peti ini, saya nak yang ini. Sebelum ini selalunya kita bagi sekaligus, lepas itu mereka terpulanglah dia nak buat macam mana. Dia jadi, tak jadi. Sebab itu bantuan yang kita tumpukan melalui IPR ialah bantuan yang akan diberikan setiap bulan untuk tempoh kawal selia 24 bulan. Jumlah keseluruhan bantuan itu sudah tentu adalah sama ataupun lebih sebenarnya daripada yang pernah ditawarkan sebelum ini. Tetapi bezanya dia tidak akan dapat tunai untuk sekaligus, kerana setiap template penjanaan pendapatan itu dirangka untuk memastikan perbelanjaan besar itu disediakan oleh kerajaan dan itu telah dimasukkan sebagai bantuan, sementara mereka mendapat bantuan tunai bulanan sementara menunggu perniagaan ataupun aktiviti penjanaan pendapatan itu betul-betul matang. Dan yang keempat, dari segi aktiviti penjanaan pendapatan yang dipilih, mereka dipadankan mengikut template yang disediakan, kerana kerajaan dengan kerjasama pihak swasta akan menentukan mengikut rantaian permintaan setempat. Kalau tidak, kita akan ada risiko yang dipanggil overcrowding ataupun tepu. Ada orang nak jual donat susu, dia tengok donat susu laku, lepas tu semua orang nak jual donat susu. Satu barisan tu semua jual donat susu, maka yang awal pun bermasalah, yang baru pun bermasalah. Jadi sebab itu kita kena bantu mereka mengikut template penjanaan
pendapatan yang telah dikaji dan sudah ada sambutan daripada rantaian bekalan setempat, sama ada pembeli yang sudah ada, sama ada agensi kerajaan yang akan memberikan mereka bayaran untuk khidmat yang mereka berikan dan lain-lain.